Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Lebas Studio. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Dan saya doakan semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat di samping insan yang tersayang. Pada ketika ini, satu dunia kita telah pun dilanda oleh satu wabak, yaitu wabak pandemik virus COVID-19. Dan apabila wabak ini telah menular di seluruh negara, seluruh dunia, maka apa yang timbul adalah proses vaksinasi guys. Dan ramai di kalangan netizen yang membuat pilihan guys, tidak mau vaksin ini, tidak mau vaksin ini, hanya mau vaksin ini. Dan pada ketika ini ada tiga vaksin yang berada di Malaysia guys. Dan mungkin vaksin ini juga berada di luar negara, yaitu vaksin Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Dan kebanyakan di antara masyarakat mereka lebih memilih kepada vaksin AstraZeneca dan juga Pfizer. Apa sebabnya guys? Dan itu adalah pandangan daripada masyarakat yang tidak mengetahui tentang fungsi-fungsi vaksin ini guys. Dan apa kata kalau kita melihat video ini daripada seorang dokter, dan kita jangan hanya melihat informasi ini daripada rakan-rakan kita yang tidak mempunyai pengalaman yang luas tentang vaksinasi guys. Apa yang paling penting, kita mesti melihat pendapat daripada bukan hanya seorang dokter, tapi beberapa orang dokter guys, untuk memastikan bahwa vaksinasi itu adalah penting kepada semua masyarakat. Dan dalam masa yang sama, pemilihan vaksin itu juga penting, tapi yang paling utama kena vaksin guys, daripada langsung tidak vaksin itu memberi masalah. Oke, jadi jangan berlama-lama, kita simak video ini guys untuk melihat apakah vaksin yang dimaksudkan tadi guys. Jom. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Ikram Rauhi, yang mana beliau merupakan seorang dokter, dan video ini berdurasi dalam 11 menit guys. Jadi kita jangan berlama-lama. Apa kata kalau kita terus simak video ini guys. Go. Jom. Oke, ini adalah situasi pertama. Doktor, saya nak vaksin Pfizer saja. Saya tak nak vaksin lain. Kerana Pfizer ini effectiveness dia paling tinggi. Doktor, saya nak vaksin Sinovac saja. Kerana saya baca dekat internet yang vaksin Sinovac ini sesuai untuk orang Asia. Doktor, saya tak kisah pun mana-mana asalkan saya dapat vaksin itu pada hari ini juga. Jadi, apakah beza vaksin-vaksin ini semua? Jom kita saksikan. Ini Dr. Ikram. Pakar Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan kongsikan berkenaan vaksin di Malaysia. Saya akan bahagikan beberapa part untuk anda sedang faham dan untuk anda mudah untuk scroll balik nanti. Part berkenaan saya akan kongsikan dan letakkan dekat description di bawah. Part pertama saya akan kongsikan mengenai imuniti dan vaksin. Yang kedua mengenai vaksin yang masuk di Malaysia dan apakah beza mereka, mengenai vaksin Pfizer, mengenai Sinovac, mengenai AstraZeneca. Dan terakhir, saya akan kongsikan berkenaan herd immunity ataupun imuniti berkelompok. Imuniti dan vaksin. Imuniti. Kita kena faham dulu bagaimana badan kita melawan virus. Apabila virus ini masuk ke dalam badan, jadi pada awalnya badan kita ataupun sistem imun badan kita akan berkenalan terlebih dahulu dan akan figure out apakah jenis virus berkenaan. Dan pada waktu ini dia akan memilih senjata apa yang sesuai untuk melawan virus berkenaan. Dan semasa nak figure out ataupun nak mengenal pasti senjata apa yang sesuai untuk melawan virus ini,
badan akan start menunjukkan beberapa simptom, contohnya seperti demam, lenguh-lenguh badan dan sakit urat. Jadi bila dah tahu cara nak lawan ataupun pemilihan senjata yang sesuai untuk melawan virus ini, senang badan kita untuk counter balik ataupun melawan balik jangkitan virus. Dan badan kita akan ingat lawan mereka. Benda ini ataupun keadaan inilah yang kita namakan sebagai imuniti. Berkenaan vaksin pula, ini saya boleh katakan sebagai pemudah cara bagi badan untuk melawan virus berkenaan. Jadi vaksin ini akan merangsang badan, akan merangsang imun sistem badan untuk produce antibody, produce satu mekanisme untuk melawan virus berkenaan. Jadi jangka masa yang dahulunya lama untuk melawan virus berkenaan akan dapat disingkatkan dengan mengambil vaksin ini. Jadi secara kesimpulannya, vaksin ini akan meringkaskan ataupun akan menyingkatkan masa untuk badan melawan jangkitan kerana badan itu dah ada antibody untuk melawan virus berkenaan. Berkenaan dengan vaksin yang masuk Malaysia, kenapa ada beberapa jenis vaksin? Kerana tidak ada Pfizer saja, kerana Pfizer ini paling berkesan dan paling efektif. Okey, macam ni keadaannya. Jika Malaysia nak order vaksin Pfizer sahaja yang mempunyai paling tinggi efikasi dia, jadi benda ini memakan masa yang panjang. Mungkin makan masa sehingga 10 tahun barulah protection kepada rakyat dapat diberikan. Kerana apa? Kerana nak beli vaksin ni bukan senang tahu sekarang ni. Kerana banyak negara tengah beratur untuk membeli vaksin. Bukan sekadar Malaysia saja, tapi beratus-ratus negara di dunia sedang beratur untuk beli vaksin daripada company-company ini. Jadi apa yang kerajaan buat? Dia telah diversify ataupun spreadkan order kepada beberapa syarikat. Contoh seperti vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Bio dan Sputnik V. Jadi bila order ini kita dah spreadkan kepada 5 ini, jadi cepat Malaysia akan dapat vaksin nanti. Berkenaan perbezaan vaksin ini, ada sesetengah daripada kita hanya melihat effectiveness dan juga side effect saja. Sebenarnya untuk melihat vaksin ini perlu daripada banyak aspek yang berbeza. Contohnya seperti daripada segi harga, daripada segi distribution, macam mana kita nak edarkan benda ini daripada pusat bandar kepada desa-desa dan kampung-kampung, daripada segi penyimpanan dia macam mana, daripada jenis side effect dia macam mana, berapa dos yang perlu, sama ada 2, dan jangka masa dos itu adalah berlainan, dan juga bahan aktif di dalam vaksin berkenaan. Contohnya dalam vaksin COVID ini ada teknologi mRNA, ada teknologi inactivated virus dan juga viral vector. Jadi berbalik pada tadi, ada sesetengah daripada kita hanya melihat kepada efikasi. Pfizer ni dikatakan sehingga 95% berkesan. Dan Sinovac pula 50% hingga 91.25% berkesan. Tapi perlu faham yang efikasi vaksin ini bergantung kepada negara berkenaan, bergantung kepada keturunan dan juga faktor genetik masyarakat di negara tersebut. Contoh saya ambil berita yang terbaru di Thailand, dikatakan Sinovac ini selepas pengambilan kedua vaksin dan selepas 2 minggu pengambilan kedua, efikasi vaksin ini adalah 99% berkesan. Dan kita kena faham standard vaksin itu ataupun KPI untuk dilancarkan ataupun untuk digunakan vaksin itu, sekiranya dah lebih 50%, vaksin itu sudah dikira berkesan untuk digunakan kepada masyarakat. Kita tengok satu jenis vaksin, iaitu vaksin influenza. Vaksin influenza ini, efikasi dia adalah 50 hingga 60%. Tapi ia sudah memandai untuk mengekang penularan wabak influenza daripada berlaku secara lebih meluas. Berkenaan vaksin Pfizer, ini adalah teknologi baru dan timbul isu pula sama ada teknologi baru ini berkesan ataupun tidak. Okey, sebelum saya huraikan teknologi mRNA, kita kena tengok dahulu COVID ataupun virus COVID ini. Di luar virus COVID ini, kita nampak ada spike protein. Spike protein ini adalah salah satu komponen virus COVID-19 yang akan buat jangkitan kepada manusia. Jadi teknologi mRNA ini, dia akan hasilkan spike protein tadi dan dia akan hasilkan di dalam badan manusia. Dan bila adanya spike protein di dalam badan manusia, badan akan mengenal pasti ini adalah salah satu benda asing dan akan menghasilkan antibody terhadap virus ini. Kalau kita lihat perbandingan dengan vaksin lain, teknologi mRNA ini lagi senang dihasilkan dan lagi cepat untuk dihasilkan.
Tapi yang bermasalahnya mengenai vaksin ini, ia memerlukan penyimpanan negatif 70 degree Celsius. Dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan vaksin ini susah untuk diedarkan. Okey, berkenaan mengenai Sinovac, ini adalah inactivated virus. Maknanya virus ini telah mati dan ia akan dicucuk ke dalam badan manusia, dan bila ini berlaku, badan akan melawan virus yang dah mati tersebut dan akan menghasilkan antibody untuk melawan jangkitan seterusnya. Badan kita bila dah jumpa virus yang lemah ini, senanglah antibody untuk dihasilkan dan untuk melawan jangkitan ini. Teknologi ini dah lama, memang kita dah guna daripada awal lagi. Contohnya seperti penyakit polio dan rabies. Jadi ia telah terbukti berkesan. Dan vaksin Sinovac ini perlu disimpan hanya dalam 2 hingga 8 darjah Celsius saja. Jadi ia senang untuk ditransfer ataupun untuk distribute daripada bandar ke kampung-kampung dan juga daerah yang terpencil. Kalau kita harapkan Pfizer sahaja untuk buat perkara berkenaan, ini akan memakan masa dan juga lambat. Berkenaan vaksin AstraZeneca, ini adalah salah satu viral vector vaksin di mana virus itu dah dimodified dan dia akan transfer antigen genetik code ke dalam badan manusia dan badan akan menghasilkan antibody terhadap virus ini. Efikasi dia di antara 62 hingga 90% dan sebenarnya ini sudah memadai untuk melawan jangkitan virus COVID-19. Tapi ada satu isu yang timbul pula mengenai AstraZeneca ini. Ia dikatakan boleh menyebabkan blood clot ataupun gumpalan darah di dalam badan manusia, dan dikatakan Europe dah ban vaksin ini dan banyak orang meninggal dunia disebabkan AstraZeneca ini. Jadi saya nak highlight satu saja berkenaan AstraZeneca ini. Kalau kita lihat risiko blood clot, ini adalah di antara orang yang mengambil vaksin AstraZeneca. Dikatakan 0.0004% boleh mengalami blood clot. Tapi jika seseorang itu mengalami ataupun mendapat jangkitan virus COVID-19, ia boleh dikatakan risiko itu meningkat kepada 16.5%. Dan kita perlu lihat antara risiko dan benefit mengambil vaksin AstraZeneca ini. Bila dilihat peratusan ini, jadi tak hairanlah ramai orang berebut untuk mengambil vaksin AstraZeneca ini. Cuba bayangkan, selepas 10 minit saja dilancarkan, vaksin slot untuk AstraZeneca ini sudah pun habis. Jadi ini membuktikan ramai orang dah faham dan ramai orang telah menilai kembali antara risiko dan benefit pengambilan vaksin ini, dan mereka memilih untuk mengambil vaksin ini supaya imuniti kelompok itu dapat dicapai secepat mungkin. Tadi saya sebut berkenaan imuniti kelompok kan. Jadi tujuan kita mengambil vaksin ini sebenarnya adalah untuk mencapai imuniti kelompok. Saya ulang sekali lagi, iaitu mencapai imuniti kelompok ataupun herd immunity. Imuniti kelompok ini satu keadaan di mana jangkitan penyakit itu tidak dapat berlaku kerana semua orang telah ada imuniti dan juga semua orang telah divaksin. Kiranya orang yang dah ada imuniti ini adalah sebagai benteng ataupun penghalang daripada virus COVID-19 untuk masuk ke dalam komuniti. Untuk mencapai imuniti kelompok ini, masyarakat perlu mencapai imuniti at least 60 hingga 70%, barulah ia dikira mencapai imuniti berkelompok. Kita boleh lihat contoh di Amerika dan juga di UK, di mana kadar vaksin mereka telah melebihi 60%, dan kita boleh lihat jangkitan penyakit COVID-19 ini telah menurun secara mendadak, dan ini membuktikan imuniti kelompok telah dicapai. Okey. Saya lebih faham dengan video ini. Rasanya panjang juga video saya kali ini. Biasanya saya buat pendek-pendek saja. Sekiranya anda rasa video ini berguna dan bermanfaat untuk anda boleh share video ini kepada rakan anda dan subscribe kepada channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey guys, demikianlah video daripada channel Ikram Rauhi, yang mana beliau seorang doktor, dan beliau telah pun memberikan kita satu pandangan bahawa kepentingan vaksin ini untuk mewujudkan imuniti berkelompok. Semakin ramai yang divaksin, maka imuniti berkelompok itu akan timbul, akan wujud. Tapi selagi ramai yang anti vaksin, maka imuniti kelompok ini tidak akan tercapai guys. Apabila imuniti kelompok ini tidak tercapai, maka penularan virus itu sentiasa meluas
Dan terbukti di Amerika, apabila melebihi 70% masyarakatnya divaksin, secara otomatis penularan virus itu menurun dengan cepat, guys. Dan apabila menurun dengan cepat, maka semua aktiviti perniagaan akan boleh dibuat seperti biasa. Jadi lepas video ini ingin menyeru kepada semua supaya kita sama-samalah untuk turun padang untuk mendapat vaksinasi, guys. Tidak kisah apa brandingnya, sama ada Pfizer kah, Sinovac kah, AstraZeneca kah. Yang penting kuncinya adalah kita mesti mendapatkan vaksin. Oke, sekian daripada Lebah Studio. Terima kasih. Jangan lupa sokong dengan cara menekan tombol lonceng dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.